Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi ini saya sambung perkongsian daripada kitab Adab-adab dalam Islam, Mausu'atul Adab al-Islamiyah, sambungan dalam bab al-janaiz. Al-janaiz maksudnya bab jenazah, ya, jenazah, bab kematian. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasai kematian. Surah Ali Imran, ayat 185. Ya Allah juga berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datangnya ajal seseorang, tidak akan dilewatkan walau sesaat dan tidak akan dicepatkan walaupun sesaat. Jadi kita semua akan merasai kematian, ya. Muda pun mati, tua pun mati, kaya, miskin, sihat, sakit, semuanya mati, ya. Baik. Yang pertama, penulis kata adab sebelum kematian. Dia bagi kepada 3: adab sebelum, sedang dan selepas kematian. Adab sebelum kematian, kena banyak ingat mati. Sabda Rasulullah SAW, akthiru zikra hazimil ladzatil maut, perbanyakkanlah olehmu mengingati pemutus kenikmatan, kelazatan dunia, yakni al-maut. Fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhiqin minal ghaish illa wasa'ahu alaih. Kerana sesungguhnya tidak ada seseorang pun yang mengingatinya ketika mengalami kesempitan, melainkan Allah akan melapangkan baginya. Wala yadhkuruhu fi sa'atin illa dhayyaqahu alaih, dan tidaklah seseorang ini ingat ketika lapang, melainkan Allah akan menyempitkannya. Ya, hadis riwayat Imam Baihaqi. Jadi kita disunatkan banyak ingat mati. Banyak ingat mati. Kalau Mak Saleh, kalau orang-orang non-Muslim, dia tak bagi ingat mati. Kalau ingat mati, jadi tak berkembang dunia. Kalau you ingat mati, jadi tak majulah kita. Tetapi dalam Islam, ingat mati lagi disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Samalah kalau orang-orang barat, kalau banyak bersedekah, kalau banyak memberi, kuranglah harta kita. Tetapi dalam Islam, lagi banyak kita memberi, lagi banyak Allah ganti, lagi banyak Allah bagi kepada kita, berbeza. Jadi kalau kita ingat mati, ketika kita banyak ingat mati, maka kalau kita ingat ketika tengah sempit, Allah akan lapangkan. Ketika sempit ni maksudnya ketika sedang bersedih, bad mood ke, dalam ujian, tengah diuji oleh Allah. Bila kita ingat mati, tak apa, dunia sekejap je, tak berapa lama lagi hilanglah. Kalau orang aniaya kita, tak apa, akhirat nanti Allah akan balas, sabar je lah, Allah akan bagi pahala. Kalau orang mengumpat kita, tak apa, nanti dah akhirat kelak, pahala dia Allah bagi kepada aku, dosa aku bagi balik pada dia. Jadi kalau ingat mati, dia akan jadi tenang segala masalah yang dihadapi di dunia. Kata Rasulullah lagi, kalau dia ingat ketika tengah lapang, maka Allah akan menyempitkannya.
dah lapar nak sempit pula ustaz, takkan nak hidup sempit. Bukan begitu maksudnya. Ketika lapar maksudnya ketika tengah gembira sangat sampai nak buat maksiat. Ya, duit banyak rasa nak buat benda-benda yang diharamkan oleh Allah, masa lebih, ya, tak ada kerja dah, rasa nak buat perkara, nak membazirkan masa, buat benda yang tak berfaedah. Maka kita ingat mati, kalaulah esok aku mati, jiran dah mati dah, taman aku dah mati dah seorang, kalaulah aku mati tengah buat benda-benda yang tak berfaedah macam ni, tengah buat maksiat macam ni, nanya dia pun tak jadi buat maksiat. Itulah maksudnya bila seseorang ni ingat ketika lapang, maka Allah menyempitkan baginya. Jadi macam tuan-tuan kita sekarang ni, mudah-mudahan kita ni sekarang ingat mati. Ya, ingat mati sebab apa? Datang hadir solat berjamaah. Ya, datang hadir solat berjamaah. Kalau tuan-tuan jenis tak solat jemaah kan, tiba-tiba dapat surat akan mati petang ni, rasa nak buat apa daripada pagi? Mesti beramal ibadah ni. Mula-mula pergi surau, solat, lepas solat berzikir, lepas berzikir baca Quran, kan? Dihukum gantung ke apa semua. Jadi kita akan beribadah bila kita tahu mati. Jadi kita ni tak tahu lagi mati, tapi tuan-tuan dah beribadah dah. Ini antara ciri-ciri orang yang insya-Allah sentiasa mengingati mati. Sebab itulah Rasulullah SAW suruh kita ziarah kubur, iringi jenazah ke kubur, pahala besar. Siapa solat jenazah dan iringi jenazah ke kubur, maka baginya pahala 2 qirat. Besarnya pahala 2 qirat. 1 qirat sebesar Bukit Uhud. Solat jenazah dan iring jenazah aja. Solat jenazah baru 5 minit. Tak ada rokok, tak ada sujud. Tu pun imam kadang-kadang cepat-cepat. Kan baca doa, kita tak habis lagi, dia dah habis dah baca. Ya. Kemudian iringi jenazah sampai ke kubur setengah jam. Kalau tanah keras, kurang tenaga kerja, sejam. Jadi modal untuk buat dapat pahala 2 qirat, paling lama pun sejam suku ke, sejam 10 minit, tapi pahala 2 qirat. Sebab apa pahala besar sangat? Sebab bila kita hadir ke kubur, kita akan ingat kematian. Kita tengok, entah kat mana lah kubur aku ni. Ya, hari ni jiran aku, hari ni kawan aku tak tahu kat mana. Cukup kita amalan. Ya, sebab itulah Rasulullah SAW menggalakkan kita ziarah kubur. Baik, kemudian seterusnya, haram membunuh diri sendiri. Badarani abdi binafsihi haramtu alaihi jannah. Hambaku mendahuluiku dengan membunuh dirinya, maka aku haramkan baginya syurga. Ya, aku haram baginya syurga. Sahabat saya baru minggu lepas, dia ni perawat Islam, dia faham peruqyah dah, penjampi baca Quran. Tiba-tiba ada orang call dia, "Ustaz, saya nak bunuh diri dah ni. Saya tak tahu kenapa saya nak telefon Ustaz." Maka sahabat saya ni tengah malam terkejut. Dia pun katalah, dia pun bagi nasihat yang sempat. Antara nasihat dia kata apa? Bunuh diri dosa dia besar. Ya, dahlah awak terseksa masa bunuh diri. Kemudian akhirat kelak lagi seksa, kena seksa. 2 kali seksa. Awak rasa hidup awak susah, hidup awak banyak masalah. Masalah dia apa? Dia cerita jugalah, dia kena tipu sebab dia nak kahwin. Dia punya buat loan tu, kemudian duit dia lesah, kena tipu. Nak kahwin dah, malu dengan keluarga lagi, malu dengan menantu, dengan bakal tu semua. Dia jadi stres sangat. Bagi nasihat macam tu lah. Dia kata itulah dosa besar, dah diseksa berkali ganda pula. Kalau kamu bunuh diri, keluar tangan, akhirat kelak kamu akan dikeluar beberapa kali. Kalau kamu gantung, di akhirat kelak kamu akan digantung berulang-ulang kali. Besarnya dosa. Lepas tu dia pun bagi nasihat, dan orang kena gantung ni dia ada gangguan. Mai saya baca Quran sikit, awak dengar elok nak bunuh diri sempat lagi baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, ya Tuhanku, sahabat saya doa, Kau lembutkanlah hatinya, ya Allah, lapangkanlah masalah. Last kali tak jadi, menangis, turun dia ke bawah. Kemudian ambil wuduk, solat, selesai. Jadi besarnya dosa bunuh diri. Alhamdulillah, orang Islam ni paling kurang bunuh diri mengikut rekod.
Orang yang paling ramai bunuh diri antaranya negara Jepun. Ramai bunuh diri dekat gunung, dekat bukit, ada pulau dia lah. Ya, kalau dekat negara barat, dekat jambatan. Kenapa? Rupanya ramai yang bunuh diri ni biasanya orang tak ada agama. Dia tak ada pegangan. Orang Jepun kebanyakannya dia tak ada agama. Dia agama kebanyakannya menyembah matahari, sebab negara dia negara matahari terbit. Ya, ada juga yang ada agama. Alhamdulillah sekarang Islam di Jepun dah semakin berkembang. Ya, ada orang buat sedekah, buat kutipan untuk membina masjid di sana. Dan Jepun dia bukan negara yang menolak Islam macam Korea. Di Korea ada berita terbaru nak buat masjid, tapi rakyat dia sangat benci orang Islam buat masjid. Dah buat dah masjid kecil-kecil, dia buat protes. Dia letak daging babi sekeliling masjid. Dia buat BBQ, makan ramai-ramai, nak menghina orang Islam. Dahsyat. Ya, orang Korea apa? Korea Selatan. Korea Utara memang tak boleh masuk dah, Korea Selatan. Tapi di Jepun mereka membenarkan, malah meraihkan orang-orang Islam asalkan mengikut peraturan. Sehingga kan saya dengar ada orang Melayu dia kena ambil wudu, dia kena solat 5 waktu sehari semalam dekat universiti ke dekat mana tak tahulah. Maka kena ambil wudu. Setiap kali ambil wudu kena masuk bilik air. Bila masuk bilik air basah sikit, kan basah semua. Maka menjadi masalah kepada pekerja-pekerja sebab basah. Maka masuk sampai meeting universiti. Kenapa orang Islam ni makin ramai belajar basah semua. Maka dipanggil wakil orang Islam, diceritakan kami kena sembahyang 2 waktu sehari semalam, kena berwuduk. Wuduk ni kena sampai basuh kaki. Jadi kami angkat kaki, sekian. Maka bincang. Dia buat bilik air khas untuk orang Islam berwuduk. Masya Allah. Bukan dimarah, dia buat bilik air khas, tempat untuk basuh kaki, ambil berwuduk, untuk solat, dan bilik khas untuk solat. Jadi mereka meraihkan. Wallahu a'lam, boleh jadi akan datang beberapa tahun akan datang di Jepun makin ramai orang Islam. Boleh jadi Jepun ni salah satu negara yang kuat mengamalkan Islam. Wallahu a'lam, kita tak tahu, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang seterusnya, antara adab kematian mesti menasihati. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma haqqu imri'in muslimin lahu syai'un yuridu an yusiya fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indah." Tidaklah benar seorang muslim yang ingin mewasiatkan sesuatu bermalam 2 malam kecuali wasiat itu sudah ditulis di sisinya. Kena ada wasiat, ya, kena ada penulisan lah tentang harta dan sebagainya. Ulama-ulama zaman dahulu mereka dah tulis siap-siap. Ya, dia letak di tempat bawah bantal ke apa semua, dia dah pesan awal-awal. Kalau aku mati, ini wasiat dia, harta sekian-sekian. Dia bagi tahu. Kemudian sebulan, 2-3 bulan, 4 bulan di-update baru. Update baru tulisan. Kalau aku mati, bagi tahu isteri dia, ini wasiat dia, macam ni. Yang lepas dan lepas sudah. Yang ni yang terbaru. Sebab apa? Dalam kehidupan kadang-kadang harta bertambah. Kadang-kadang hati beralih. Kadang-kadang mula-mula nak sedekah pada tahfiz, lama kelamaan rasa nak sedekah buat masjid pula. Dia update selalu, ya. Kemudian menasihati orang yang nak meninggal dunia supaya memberi wasiat, supaya meninggalkan wasiat. Orang yang sakitlah supaya meninggalkan wasiat. Sebut, ya. Kadang-kadang orang kata janganlah cakap macam tu pada mak, ingat nak mati dah ke mak ni. Dia cakap macam tu. Padahal sebenarnya itu sunnah. Jadi benda tu jadi macam orang takut nak bagi tahu. Beritahu ayah kalau ditakdirkan mati, ayah ada apa-apa wasiat tak? Jadi macam adik-beradik berkata, jangan cakap macam tu ayah, kau nak ayah mati ke? Padahal tidak. Sebenarnya itu dalam Islam kena bagi peringatan. Dia berfaedah untuk siapa? Untuk waris yang masih hidup,
dan berfaedah kepada yang si mati tersebut. Nanti kalau tak bagi nasihat awal-awal, mana wasiat ayah? Tak ada wasiat. Macam mana? Ya, tapi kalau bagi wasiat awal-awal, kalau dah mati, ayah kata dulu dia nak derma pada tahfiz, pada rumah anak yatim 10,000. Ayah katalah. Adik dengar, kakak aku tak dengar. Tapi tak ada tulis. Macam mana nak buat ni? Tak terlaksana wasiat tersebut walaupun seorang dua dengar sebab tak bertulis. Tapi kalau kita bagi peringatan, bagi ingatan awal-awal, ya, seperti mana yang disarankan oleh para ulama, maka dapatlah ditunaikan hajat si mati tersebut, ya. Di Terengganu ada satu surau, adik-beradik 7 orang. Ayah dia wasiat, surau tanah ni ayah wakafkan buat surau besar tau, saya ada yang kuat. Lebih kurang macam ni kat surau, ramai orang semayang, ya, 7 beradik. Tapi ayah dia sebelum meninggal dia cakap mulut je, tapi diakui oleh 6 adik-beradik. Yang abang sulung ni dibuat-buat tak tahu. Abang sulung ni kata tak ada, tanah ni kena jual, tanah ni tak boleh bagi macam tu. Dia masuk bawa ke mahkamah, menang abang. Sebab apa? Tak ada bertulis. Ini kes dipaka, menang abang tak ada bertulis. Jadi nasib baik bincang AJK surau, sebab tanah tu mahal, kawasan Bandar Paka. Kebetulan dia pun buat kutipan nak bayar duit tersebut, bayar tanah tersebut. Buat kutipan, kebetulan jemaah pun ramai orang Petronas, dapat kutip berapa juta tak tahulah, tanah tepi dekat bandar, dekat Pekan, cukup duit bagi. Tapi saya tak tahulah dapat abang seorang ke dapat kat adik-beradik. Tapi poin nak bagi tahu, terhentilah terus pada wakaf ayah dia tersebut. Sempat banyak tahun juga, mungkin 10, 20, 30 tahun juga kot. Lepas tu barulah abang dia berbunyi. Tapi kalau tulis awal-awal, berterusanlah sampai kiamat, pahala si bapa tersebut dapat wakaf. Sebab orang buat surau tu ramai orang. Tapi sekarang kes tu dah selesai sebab jemaah dah bayar dah beli dah tanah tersebut bagi kepada keluarga tersebut, ya. Baik, kemudian yang seterusnya, ketika kematian, bila berlaku kematian, bila orang nak meninggal, kita ajar dia mengucap, ini saya dah terangkan dah, mengucap laqinu mautakum la ilaha illallah, kata Rasulullah. Talqinkan orang nak mati dengan kamu dengan kalimah la ilaha illallah, mengucap yang sebenar yang diajar oleh Rasulullah, la ilaha illallah sahaja, bukan bermula asyhadu an la ilaha illallah. Ya, kalau bermula asyhadu an la ilaha illallah susah orang nak mati. Sebab orang nak mati ni Allah tarik roh dia, dan nikmat bercakap ni dah nak habis dah. Asyhadu ni susah, sebab dia ada huruf syin. Ash ni susah. Lidah orang nak mati ni dia duduk tengah-tengah, dia susah nak gerak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna pun susah. Muhammadah, tutup mulut, bibir nak gerak pun susah. Tapi yang kalimah yang disuruh oleh Rasulullah, la ilaha illallah. La ilaha illallah tak perlu gerak bibir, tak ada huruf syin, tak ada huruf ra. Huruf syin, huruf ra, huruf susah bagi orang yang lidah dia kaku. Ya, tengah-tengah je buka mulut, la ilaha illallah. Kita pun boleh sebut. Ya. Habis tu dalam TV ustaz, banyak drama mengucap full pula tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Itu drama tuan-tuan. Drama boleh berlakon belaka, tapi yang sebenarnya bukan senang, ya. Kalau orang nak meninggal ketika dihukum tali gantung, mudah, ya, mudah. Saya pernah tengok satu video, bukan hukum tali gantung lah, dia ni nak kena gantung petang tu, maka pegawai penjara tanya nak makan apa, dia pun request lah. Sebab orang nak hukum tali gantung, baginya makan apa, KFC ke McD apa semua. Dia minta nak makan nasi biryani apa semua, maka dibeli, dibawa ke depan, dia makan. Saya tengok dia makan, lah, tak makan, bergetok tangan macam, muka relax je. Bergetok kenapa? Tak tenang tu, tahu nak mati petang tu. Allahu Akbar, sedih tengok, bergetok tangan makan nasi. Ingat ke Parkinson? Tapi memang kebanyakannya orang nak meninggal
dia hukum tali gantung, minta lah apa-apa. Kadang-kadang kata pegawai penjara yang saya kenal di Semenyih itu, bawa makan ada depan mata, satu mulut je sentuh, lepas tu tak makan. Sebab fikiran dah. Jadi masa tu lah boleh mengucap asyhadu an la ilaha illallah sampai habis kan. Baik. Kemudian bila meninggal, bersabar di atas bila berlakunya musibah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna as-sabru inda sidmatil ula. Sesungguhnya sabar itu adalah pada hentaman yang pertama. Sidmatil ula, hentaman yang pertama. Jadi bila dapat berita kematian, keluarga dia lah, keluarga dia yang utama, mati isteri ke anak ke, maka yang pertama itu dikira sabar yang paling besar pahala. Tengok respon yang pertama apa, kan? Meninggal dah, anak aku dah mati, malu. Bila dia sebut macam tu, maka kuranglah pahala, ya? Bila dengar saja kematian, kalau lafaz pertama dia sebut nama Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, barulah dikira pahala yang sangat besar. Kes ini pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semasa Rasulullah di Madinah. Rasulullah lalu dikubur, tiba-tiba nampak seorang wanita yang sedang meratap, menangis di depan kubur, sama ada suami ataupun anak. Menangis meratap, ya. Kalau menangis saja dibenarkan, tapi meratap ni dia kan, dia koyak baju ke, dia marah, dia cakap ke, kemudian dia pun mengatakan kalimah-kalimah yang tak sepatutnya. Kenapa abang pergi dulu bang, saya nak hidup macam mana, saya tak boleh hidup tanpa abang. Macam itulah meratap. Bila Rasulullah lalu, Rasulullah berkatalah, bersabarlah, kata Rasulullah, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, bersabarlah. Maka jawab wanita tersebut, kamu cakap senanglah, kamu tak rasa macam aku rasa. Dia kata macam tu. Dia tak kenal yang tegur itu adalah Rasulullah. Rasulullah pun balik. Rasulullah balik ke rumah, ya. Bila balik ke rumah, datang lelaki lain, wahai wanita, kau tahu tak siapa kau tegur tu? Tak tahu. Itulah Rasulullah. Rasulullah SAW. Dia pun terkejut, dia pun berlari. Rasulullah dah masuk rumah dah. Dia ketuk pintu, dia bagi salam, assalamualaikum, jumpa balik Rasulullah. Ya Rasulullah, sekarang aku dah bertakwa, aku dah sabar. Dia stop terus cakap-cakap ke, meratap-ratap, terus jadi baik. Betapa sayangnya dia pada Rasulullah, betapa dia rasa bersalah, ya, dia buat macam tu pada Rasulullah SAW. Kalau tak ada rasa cinta pada Rasulullah, tengah kita tengah bad mood, lantak dia lah. Kau tak faham ke aku tengah bad mood? Kan? Tapi tak, dia tengah bad mood betul-betul, dengar jeruk Rasulullah macam tu, dia terus berlari, stop terus. Itu cinta para sahabat sahabiah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sekarang aku bertakwa, sekarang aku sudah sabar. Stop terus. Maka kata Rasulullah SAW, inna as-sabru inda sidmatil ula. Sesungguhnya sabar itu adalah pada hentaman yang pertama. Pada hentaman yang pertama. Bila kita dapat musibah, kematian, lagi-lagi keluarga sedih. Bila dengar je, tengok respon kita. Kalau respon kita menjerit, apa? Apa mati? Kalau saya dah besar, jangan keluar rumah. Kan contoh, nangis-nangis, kurang pahala. Kurang pahala. Tapi dengar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dapat pahala besar. Pada hentaman yang pertama, ya. Jadi kes ni macam mana hentaman pertama, Rasulullah bagi nasihat kepada wanita tersebut. Standard orang Arab bila kematian dia meratap. Jadi bila Rasulullah bagi nasihat kepada dia pun marah Rasulullah, pahala dia kurang. Kalau first time dia bagi nasihat tu, dia tengok, yelah, aku sabar, tu dapat pahala besar. Yang sebelum tu dimaafkan, tapi kerana dia dah jawab, kau cakap senanglah, kau tak rasa macam aku rasa, maka dia dah kurang, dah hilang pahala yang paling besar sekali. Dia dah sabar, tapi sabar dah lewat dah. Bila jumpa Rasulullah, pahala dah kurang. Sebab itulah kata Rasulullah, sabar yang paling besar pahala adalah semasa mula-mula. Mula-mula mana? Sama ada mula-mula kematian,
yang itu dimaafkan mula-mula selepas dengan nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi betul. Yang kedua, nak bagi tahu Rasulullah je ni bersabar. Bila nasihat kan, bila nasihat dikata pada Rasulullah, cakap senanglah, kau tak rasa macam aku rasa. Kalau kita kena macam tu, kita jawab apa? Orang nasihat kan pula kata macam tu, pula belagak tu kau ni. Kalau kita jawab macam tu, kita pun kurang pahala, kita hilang pahala juga. Jadi Rasulullah senyap tu balik. Maknanya Rasulullah sabar. Rasulullah pun dapat pahala bila orang balas balik. Jadi kita sebagai penegur orang, kalau kita ada tegur orang, tegur isteri ke, tegur anak ke, tegur siapa-siapa, tiba-tiba orang tu jawab, cakap senang, ataupun cakap nasihat orang, ingat dia baik sangat ke? Tengok kita respon apa. Kalau kita respon benda baik, astagfirullah, aku cakap apa yang aku nampak, aku memang tak baik, okey lah. Tapi kalau kita respon benda yang tak baik, kita pun hilang pahala juga, tak dapat pahala sabar bila kita nasihat orang. Kita akan melalui ujian tu semua. Sebab kita ibu dan kita ayah, kita pun pernah nasihat orang. Ada juga orang bangkang nasihat kita, idea kita, nak tengok respon kita macam mana. Ya, innamas sabru inda sidmatil ula, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya sabar pada hentaman yang pertama. Saya pun pernah cerita macam mana saya bawa kereta bila orang muda-muda dululah, bila orang menyelit ke apa semua, buat saya terkejut, lalu depan tiba-tiba keluar, saya sebut pun bodoh. Orang Terengganu mula-mula terkeluar, terpacul automatik, nak marah kan, nak marah dan terkejut, bodoh. Kata bodoh orang tersebut. Lepas tu astagfirullah, aku mengajar hadis sabar, tapi aku sendiri terpacul ayat macam tu. Astagfirullah. Jadi saya dah kurang pahala sebab kalimah pertama keluar bodoh. Lama kelamaan berlaku lagi bodoh lagi. Lama kelamaan bila keluar astagfirullah. Bok aja. Lama kelamaan berlaku lagi, tak keluar dah bodoh. Astagfirullah. Ataupun innalillah, ataupun apa-apa lah, la ilaha illallah, bengong lah dia ni bawa kereta. Tapi zikir lagi mula-mula. Jadi pahala dapat insya-Allah. Sebab kita jaga. Rupa-rupanya saya tanya guru-guru saya, sabar ni dia kena latih. Dia bukan dapat terus, hari ni dengar ustaz boleh tu jadi baik. Tak ada. Dia kena latih daripada kecil. Ya, sabar untuk belajar, sabar untuk menunaikan ibadah. Ya, sabar. Sebab sabar ada 3. Sabar dalam melakukan ibadah. Nak buat ibadah macam tuan-tuan nak solat berjemaah ni, kena bangun awal, kena latih daripada kecil. Yang kedua, sabar bila ditimpa musibah macam tadi. Yang ketiga, sabar daripada melakukan maksiat. Sabar daripada melakukan maksiat, rasa nak ambil rasuah je, macam itulah. Rasa nak marah je, rasa nak buat tu je, kita pun sabar. Dia kena latihan daripada kecil. Kemudian seterusnya, memejamkan mata mayat. Sabda Rasulullah SAW, "Idza hadartum mautakum fa'umitul basar." Apabila kamu menghadiri kematian seseorang, maka pejamkanlah matanya. Fa innal basara yatba'ur ruh, kerana sesungguhnya pandangan itu mengikuti ruh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad, ya, dan Ibnu Majah dan Al-Hakim. Ya, jadi macam ni. Bila orang meninggal, kadang-kadang mata dia terbeliak ke atas. Terbeliak. Ya. Bila terbeliak, Rasulullah pergilah. Ni kes ni sebenarnya hadis dalam Abu Salamah. Abu Salamah suami kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah ni selepas mati dah habis iddah, jadi isteri Rasulullah pula. Isteri Rasulullah, antara isteri Rasulullah yang berumur tua sikit. Dah lebih daripada umur, tak boleh beranak lah. Ya. Dia ada cerita panjang dia lah, saya tak cerita. Jadi ketika Abu Salamah meninggal, maka Rasulullah pun pergi. Rasulullah mula-mula sampai. Sebab apa? Abu Salamah ni seorang sahabat yang
yang sangat soleh, bertakwa, dia berperang di jalan Allah, berjihad fi sabilillah. Ya, dia dalam perang Uhud ni dia cedera, perang Uhud kalau tak silap, balik ke rumah dia terlantar tak katil, sakit bekas cedera tersebut. 2-3 bulan lepas tu mati. Maka Rasulullah pun pergi, keluarga dia tengah menangis, dah ke anak-anak dia menangis, sedih. Rasulullah pun pergilah. Rasulullah pun terus pejamkan mata dia, tutup mata. Rasulullah pun katalah, idza hadartum mautakum fa'ghudul basar. Bila kamu datang di kematian orang, pejamkanlah mata. Fa innal basara yatba'ur ruh, kerana pandangan itu mengikuti roh. Jadi roh ni dikeluarkan ubun daripada kaki naik, keluar kat ubun, jadi mata ni tengok roh keluar. Kerana mata tu mengikuti ubun-ubun, kata Rasulullah SAW. Pengajaran hadis ni lagi nak bagi tahu, orang mati mata terbeliak bukan maksudnya dia mati bukan husnul khatimah. Ya, boleh jadi dia pun orang mati mata terbeliak pun husnul khatimah. Sahabat ni, Abu Salamah ni sahabat Nabi semua ahli syurga. Abu Salamah ni seorang soleh, berjihad fi sabilillah. Dia berjihad, berjuang di jalan Allah, dia pun mati terbeliak. Jadi jangan kata kat orang mati terbeliak tu teruk benar mati macam tu. Apalah dosa dia sampai terbeliak mata macam tu. Haram cakap macam tu. Ya. Standard sahabat Nabi pun ada mati mata terbeliak. Ya, terbeliak macam tu. Tengok atas. Rasulullah pergi pijak mata. Ya, kalau lambat pejam, urat ni dah kerat. Pejam, jelek, pejam, jelek, pejam, jelek. Dia kena ada baca doa khas, minta doa pada Allah. Ya Allah, aku ada doa dah. Tolonglah mudahkan urusan kami ya Allah. Tolonglah pejamkan mata dia ya Allah. Beri picit turun, barulah pejam. Ya. Jadi mayat ni keras. Tapi sahabat Nabi ni tuan-tuan, kalau mati syahid, disebutkan dalam Al-Quran dia hidup. Ya, dia hidup. Dan kes di kubur di Bukit Uhud, kan ada 70 orang sahabat mati di Bukit Uhud, kan ada kubur di situ. Salah seorangnya Hamzah. Pada tahun berapa entah di Arab Saudi pernah berlaku banjir. Maka bila banjir surut, timbul beberapa jenazah. Kes ni dah berapa puluh tahun lepas lah. Maka jenazah sahabat Nabi, maka dia tengok berbau harum dan nampak berdarah lagi mayat tersebut. Maka kerajaan pun gali-gali kampus balik. Tapi tak kenal sahabat mana. Nak bagi tahu bahawa orang yang mati syahid ini dia hidup. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, jenazah dia kekal. Allah jaga jenazah dia. Baik. Kemudian yang seterusnya, jangan mengucapkan kata-kata yang tak elok di sisi mayat. Sabda Rasulullah SAW, "Idza hadartumul mayyita faqulu khair." Bila kamu menghadiri mayat, hendaklah kamu cakap yang baik-baik. Fa innal malaikah yu'minuna 'ala ma taqulu. Kerana mereka ni mengaminkan apa yang kamu kata. Hadis riwayat Imam Muslim daripada Ummu Salamah. Ini kes Abu Salamah juga. Sebab keluarga dia ni duk cakap benda tak elok. Ya, cakap benda tak elok, cakap macam mana? Habislah ayah mati, kita nak teruskan hidup macam mana? Kita dah tak ada keluarga. Itu cakap tak elok lah. Cakap tak elok. Kita dah tak ada tempat bergantung dah. Padahal tempat bergantungnya Allah. Nak meneruskan kehidupan, padahal orang Islam ada, zakat ada. Entah-entah Allah ganti yang lebih baik, kan? Maka Rasul terus tegur. Ada orang kata teruk benar Ustaz zaman dulu. Ada kata macam tu, kita pun tak kata macam tu. Kita daripada awal dah Islam, mereka ni baru masuk Islam. Jangan merasakan mereka ni teruk. Mereka dalam tempoh belajar. Dan mereka ni bila ditegur Nabi, terus stop. Terus stop. Kita kalau ustaz tegur, lambat sikit stop. 5-60 tegur baru stop. Nabi kalau tegur terus stop, macam perempuan tadi. Bersabarlah, terus stop. Daripada meratap backmu, dia tak layan backmu dia, terus jumpa Rasulullah. Sekarang aku dah sabar ya Rasulullah. On the spot. Ya. Jadi kata Rasul, bila kamu hadir di kematian, cakaplah yang baik-baik.
bila datang kematian kepada kamu, dan cakaplah baik-baik kerana malaikat ini mengaminkan apa yang kamu kata. Jadi kata penulis di sini contohnya macam inilah. Kebanyakan orang berkata, hancurlah negeri ini setelah kematianmu wahai si fulan. Bila mati seorang pemimpin, hancurlah negeri ini. Contoh di Mesir, Morsi mati, kan, contoh dihukum. Bila Mesir ni mati dah Morsi, contoh kalau ada ayat dia kata macam tu, maka malaikat mengaminkan. Kata Rasulullah jangan kata macam tu. Ataupun kata penulis, celakalah kami kerana kematianmu wahai fulan. Celakalah, contoh ayah mati, tak boleh. Ataupun ada lagi penulis bagi contoh, siapakah yang akan melindungi kami setelah kematianmu wahai fulan. Ya, siapa nak backup kami, tak boleh. Ataupun selain ucapan-ucapan tersebut, ucapan jahiliah kata penulis, jadi tak boleh. Alhamdulillah, kita tak ada kata macam tu. Orang Melayu tak meratap, tak ada. Saya tak pernah tengok Melayu meratap. Ya, kata tak elok pun tak pernah. Tapi kata tak elok sikit-sikit ada, saya pernah dengar lah. Kata tak elok sikit-sikit, tu pun tak boleh tuan-tuan. Boleh menangis kata Rasulullah SAW, menangis boleh, tapi meratap tak boleh. Mengeluarkan air mata, menangis terseduh-seduh pun boleh. Seduh sangat boleh, sampai nak hilang nafas boleh, tapi tak boleh meratap, mengucapkan kata-kata yang tak elok. Sabda Rasulullah SAW, Hadihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi. Ini adalah rahmat yang Allah ciptakan di dalam hati para hamba-Nya. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah merahmati para hamba-Nya yang penyayang, kata Rasulullah. Hadis riwayat Imam Bukhari daripada Usamah, ya. Jadi Usamah ni cucu angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari anaknya Rasulullah yang kecil, Ibrahim, ataupun cucu dia, saya tak ingat dah, cucu Rasulullah, daripada anak perempuannya, nama apa saya lupa dah, mati masa kecil. Rasulullah pun pergi ziarah. Rasulullah pun pegang baby tersebut, dah mati dah, pegang baby tersebut. Maka Rasulullah menangis, keluar air mata Rasulullah, tapi tak ada Rasulullah menangis. Sahabat pun tanya, ya Rasulullah, kenapa menangis? Kenapa menangis? Sahabat tanya macam tu. Sebab apa? Sebelum ni Rasulullah kata tak boleh meratap. Jadi sahabat ni dikeras. Memang sahabat Nabi lagi ni jadi keras-keras. Kenapa menangis? Maka jawab Rasul, inilah rahmat yang Allah ciptakan kepada dalam hati para hamba-Nya. Sesungguhnya Allah merahmati hamba-Nya yang penyayang. Jadi maksudnya di sini, fahaman sahabat sebelum tu, menangis tak boleh, salah. Yang Nabi larang meratap, setakat menangis tu boleh. Macam Rasulullah menangis, keluar air mata, itu maksudnya boleh. Innal aina tadma'. Satu hari disebutkan dalam sebuah hadis daripada Sa'ad bin Ubadah, Nabi SAW pernah menangis ketika anak baginda Ibrahim. Macam hadis tadi cucu baginda, ini anak baginda Ibrahim. Nabi ada anak Ibrahim yang mati masa kecil. Dibawa ke hadapannya sementara Ibrahim ni sedang sakaratul maut. Kedua mata baginda berlinangan air mata kesedihan dan rasa sayang kepada anaknya Ibrahim. Nabi SAW bersabda, innal aina tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna. Sesungguhnya mata berlinang, hati bersedih, dan kami tidaklah mengucapkan sesuatu melainkan yang diredai oleh Tuhan kami. Wa inna bifiraqika ya Ibrahim lamahzunun. Sesungguhnya kami bersedih atas kepergian wahai Ibrahim, kata Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Bukhari daripada Anas, dan hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Nabi pun menangis. Dalam keadaan bersedih macam tu pun Nabi masih lagi bagi pelajaran, bagi ilmu. Ini sifat-sifat orang alim lah. Memang ada ulama-ulama terdahulu, masa-masa dia sedih pun, anak murid ziarah, dia sempat bagi nasihat pada anak murid dia. Ya. Kemudian seterusnya, antara
bila kematian, kita sebagai tetamu ni mesti menampakkan kesedihan, kata penulis. Ya. Disebutkan bahawa sesungguhnya Nabi ketika mendengar berita terbunuhnya para sahabat pada perang Mu'tah, baginda duduk pada perang Mu'tah, baginda duduk dan terlihat sedih pada raut muka wajahnya. Terduduk Nabi. Ya Rasulullah, sahabat sekian syahid. Waktu duduk sedih. Amatlah tidak layak, kata penulis, jika seseorang mendatangi keluarga mayat, dia tengok jenazah, mendengar khabar kematian, lalu dia ketawa, tersenyum, bergurau senda, sesungguhnya ini adalah perbuatan yang sangat menyakitkan. Tak boleh kita sebagai tetamu pergi ziarah rumah orang bergurau-gurau, ya, dekat ruang parking ke, kan kawan tengah baca Yasin dalam rumah, masuk mak, lama kau tak datang, baru nampak muka kakak, masuk. Ucapan macam ni sangat kurang ajar. Keluarga tengah bersedih, memang tak beradab sungguh, tuan-tuan. Ya, dikata menulis sangat menyakitkan. Dekat kubur pun ada orang macam tu. Jenazah tengah ditanam, kampus. Yang datang jaga dekat luar bukan jaga lah, driver van ke apa semua, dok gurau. Ustaz, saya pernah kena macam tu lah. Dulu lah, beberapa tahun lepas, lama dok. Driver ni suka bergurau. Dekat kubur, keluarga tengah bersedih, saya datang motor. Ustaz, gurau. Allah, saya tension. Saya pun kona kot jauh. Setiap kali saya datang lambat, takut terjumpa dia. Lepas tu saya kona jauh sikit, sebab dia suka bergurau. Bila habis tanam boleh jumpa balik, nak gurau saya layan. Ya, sebab tak beradab kita senyum, kata penulis ni, tersenyum, tertawa, bergurau senda, sangat tidak beradab. Sebab orang Islam ni al-kalbunian yashuddu ba'du ba'da, bagaikan binaan, kata Rasulullah, dia saling menguatkan. Kalau sedih, sama-sama sedih. Kalau gembira, sama-sama gembira. Ya. Haram menunjukkan rasa jengkel dan kesal. Rasulullah melarang nihayah, meratap nihayah. Sabda Rasulullah, laisa minna man laqamal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bidah wal jahiliyah. Bukanlah termasuk golongan kami orang yang menampar pipi, merobek baju dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Tampar pipi kita tahu, robek baju, koyak baju. Seruan jahiliyah macam saya sebut tadi, yang penulis buat contoh tadi. Habislah kita, ayah kita dah tak ada dah, kita nak bergantung harap pada siapa lagi? Itu seruan jahiliyah. Kalau bini isteri mati, habislah abang, siapa nak kat abang? Tak ada orang nak kat abang, sayang seorang lah. Ya, peneman diri abang, habislah abang membujang sampai mati. Setahun lepas tu kahwin pula. Cakap saja kan. Jadi itu ucapan-ucapan jahiliah. Ya, ada tuan-tuan. Dia tak cakap depan orang ramai. Dia pergi kubur. Ini pun salah satu benda tak comel lah. Dia pergi kubur seorang-seorang, dia pegang batu nisan. Ya, hari ini abang kesepian. Abang macam ni. Tengok orang tu, tengok ni, teringat kat sayang. Tak guna tuan-tuan cakap macam tu. Tak boleh. Itu seruan jahiliah. Cakap jahiliah. Abang kesepian, cakap jahiliah. Sebenarnya doa baik-baik je. Ya Allah, takut ampunkanlah dosa isteriku. Kadang-kadang isteri pun tak dengar dah cakap kita. Lantak engkau lah, aku dah bahagia dalam kubur. Ya, aku dah seronok dalam kubur, dalam nikmat. Tak ada masa nak dengar benda-benda yang negatif ni, benda-benda yang sedih-sedih, tak ada. Sebab ahli syurga ni dia duduk bersama golongan Illiyin. Orang-orang Illiyin, orang mati sebelum dibangkit di padang mahsyar, kata Allah, golongan Illiyin ni orang-orang yang soleh, dia berkumpul, dia berseronok, roh-roh ni. Ya, dan dia tak tahu pun urusan orang di dunia. Ni kes bila mati, naik seorang jenazah, naik. Dia bertanya, selamat datang, ni naik ke langit ke berapa dah? Macam mana keadaan isteri aku? Macam mana keadaan anak aku? Semasa aku tinggal, dia ni kecil lagi. Sekarang dia dah besar. Macam mana keadaan suami aku? Macam mana keadaan si fulan? Jawab orang yang baru mati. Oh, si fulan dah 3 tahun mati. Ya ke? Allah, dia tak lalu kat sini. Maknanya dia bukan ahli illiyin.
Maknanya dia tak tahu suami datang duk cerita, ya gitu gini, dia tak tahu. Ni golongan orang yang naik ke illiyin. Jadi jangan buat perangai macam tu, ya, perangai bercerita-cerita. Tidak, kita hanya berdoa aja pada Allah, ampunkanlah dosa isteriku ya Allah. Kemudian sabda Rasulullah SAW, Inna Rasulullah SAW bari'a minas saliqah wal haliqah wasyaqah. Sesungguhnya Rasulullah berlepas diri daripada as-saliqah, al-haliqah, asyaqah. Apa maksudnya? As-saliqah adalah wanita yang meninggikan suara ketika menangis. Al-haliqah adalah wanita yang mencukur rambutnya. Asyaqah adalah wanita yang merobek-robek bajunya. Ya. Wallahu alam. Kita berhenti dulu setakat ni, mudah-mudahan dapat manfaat. Yang baik daripada Allah, yang kurang lemah saya mohon maaf. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.